Kadang-kadang mulut diam tetapi hati bercakap. Kita lihat orang tu, dia bagus, diam, jadi pendiam, bagus dia, tak nak cakap, diam aja. Kadang-kadang hati dia bercakap, kita tak tahu. Dan kita sendiri pun kadang kita diam, tetapi hati kita cakap, mengata, mencela, diambil kira. Kalau kita lihat dalam ayat Sajdah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah telah jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Menunjukkan dia ambil kira tu hati. Qalilam ma tashkurun, sedikit sahaja yang kamu syukuri. Ada sebut afidah tu hati, kerana dia ambil kira. Kalau kita lihat rukun semayang, ada rukun qalbi, rukun fi'li, ada rukun qauli. Yang qalbi ni hati, membaik-baikkan hati, niat. Kenapa disebut tu rukun qalbi? Menunjukkan dia ambil kira niat kita tu. Niat pada hati. Mana pula niat bertelinga, pula bertangan? Niat pada hati. Maknanya hati itu dia ambil kira. Pada ibadat, hati itu juga dia ambil kira. Sebab itu kita kena jaga. Sebab itu kata wajib elokkan hati. Dia dalam Swiss, punca, induk. Kalau kita start motor tu, kalau ada bunyi lain, ada asap hitam lah, ada sangkut, kita tahu dalam tu ada rosak, ada tak kena. Begitu juga bila kita bawa pada manusia, itu benda yang dicipta oleh manusia. Bila benda yang dicipta oleh Allah SWT, makhluk, kita lihat pelakon luar dia, ada je tak kena, maknanya hati dia tu kena dibetulkan. Kerana Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Allah tak lihat rupa kamu, handsome ke, lawa ke, cantik ke, jelita ke, apa ke, dan juga wa amalikum, amal-amal kamu, kerja-kerja kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati kamu. Wa niyatikum, dan juga niat-niat kamu. Tengok dalam dulu, baru nilaikan luar. Bila dalam tak elok, luar ikut tak elok, tak ada mikir. Cuma kalau macam semayang, hati orang tu menunjuk-nunjuk, riak, kita kembali berrukun. Rukun semayang. Rukun semayang tak ada yang batalkan semayang tu ada riak, tak ada. Walaupun dia semayang dengan riak, dengan perasaan angkuh riak, tapi semayang dia tetap sah, cuma berdosa. Pahala tu urusan Allah, tak ada pahala, cuma tertunai kewajipan dia, tak ada pahala, habis. Cuma semayang itu sah, semayang sah, tapi pahala tak ada. Pasal apa? Hati itu diambil kira. Kalau kita datang semayang, kita syak, niat tadi betul tak ada? Kalau syak berniat, tak sah. Kalau syak tadi dah rokok, dah apa, itu tak ada kira, tak ada kira. Mana kita teruskan. Tapi kalau ada syak berniat, hati tak sah. Kalau niat dah rokok, tadi ada rokok tadi tu, dikira ada. Pasal apa? Kalau dah tayyat akhir. Lepas tayyat akhir kan, bila rokok kan sujud, tidak sujud, lepas tu nanti dua antara sujud dan sujud lagi. Lepas tu memang tayyat akhir tu kan selepas rukun-rukun sebelum tu. Dia beritahu, mesti kalau dah tayyat akhir tu, mesti dah lalu perkara tu. Dari sini, kita nak pergi ke Bulu Kasap, lalu kita ikut yang biasa. Nanti kita sampai Bulu Kasap, kita tengok, Taman Yayasan dah lalu ke belum? Dah sampai Bulu Kasap. Mana kita akan tahu bila sampai Bulu Kasap, mesti dah lalu Taman Yayasan, walaupun kita syak. Itu dia. Tapi kalau kita syak berniat, tak sah. Kalau syak pada lain, rukun lain, tak ada masalah kan? Aku tadi baca Fatihah ke tidak tadi? Ni dah tayyat akhir, nak tayyat akhir. Aku baca Fatihah ke tidak? Dikira baca. Pasal apa? Mesti Fatihah surah, lepas tu mesti tayyat akhir tu akan berlaku selepas rukun-rukun yang lain tu. Tapi kalau niat, tak, dia Swiss. Lepas tu dia ambil kira. Maka tu dia,
Fahaqqiq qaulaka bi amalika. Hendaklah kamu benarkan, realitikan percakapan kau dengan amal kau. Wa amalaka bi niyatika wa ikhlasika. Amal kau mestilah dibenarkan dengan niat kau dan ikhlas kau. Itu semua dia ambil kira. Fa innal qalba, hati itu wal aslu wa alaihil madar. Dia itu asal, induk, punca, dan dia ada pusingan. Kejap balik, kejap tukar, kejap suka, kejap tidak, kejap nak, kejap tak nak. Itu berbalik, muqallib. Allah balik-balikkan hati tu. Wa fil hadisi, dalam hadis selalu kita dengar, dan kalau tuan-tuan dengar Tok Guru dia akan baca kitab Penawar Hati, itu semua tu penting kita belajar tu. Lepas tu bila hati kita ada rosak sikit, mesti luar rosak, keraslah macam. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawasanya dalam hati itu ada seketul daging. Iza saluhat salaha sairul jasad. Bila betul dia, elok semua badan. Wa iza fasadat, kalau rosak, jam, fasada sairul jasad. Rosak, jam semua badan. Walaupun sehat badan dia, walaupun sihat badan dia, kalau tahu kata ada sakit, hati dia sakit. Hati sakit bukan buat makan pil, bukan Panadol. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksudkan tu, itulah hati. Sebab itulah tuan-tuan, kalau lah orang cakap tak apa, dia memang walaupun dia mulut dia jahat tapi hati dia baik, tidak boleh dia ambil kira. Di segi hadis ni kita ukur tak boleh ambil kira. Pasal apa? Kalau hati dia baik, mesti cakap dia elok, perlakuan dia elok. Saya pernah beritahu tuan-tuan, kita tengok orang tu katalah memang dia jahat, kadang sikit sepak orang, kadang terajang orang, itu ini macam-macam, mulut dia macam kata ni dia tapi tak sedekah, dia sedekah, tak sembahyang Jumaat, dia sembahyang Jumaat. Memanglah ibadat wajib, tetapi hati dia itu masalah. Maknanya kalau hati dia elok, mesti elok. Kalau dia dia mencela, kutuk, macam mencarut apa gini, dia mana datang tu? Kalau hati dia elok, mesti tak keluar daripada mulut dia benda-benda macam itu. Kalau motor tu elok, tengok motor baru elok kan, mana ada masalah, exhaust sumbat ke, kan lancar semua tu elok. Dalam enjin elok, bunyi pun senang, bunyi senang. Ini kalau hati tak elok, kita dengar orang cakap, hati kita tak senang. Pasal apa? Yang mencarut, yang ngutuk, cela, hati tak senang. Yang ngumpat, pasal apa? Dalam Swiss. Sebab itu tak boleh cakap, tak boleh pakai kalau orang cakap walaupun dia gitu-gitu mulut jahat tapi hati dia baik. Tidak boleh. Mana perkataan itu tak boleh diambil kira. Tuan-tuan kita tahu. Kerana bila elok, hati elok semua. Macam mana pula hati dia elok tapi percakapan tak elok? Itu dibahaskan. Mengapa pula kalau cakap hati dia elok tapi dia terajang orang, dia ngumpat orang? Macam mana nak kata hati elok? Kata hati elok, mesti semua elok. Lihat Nabi Mustafa SAW dan sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi, mesti semua elok. Amalan elok. Jadi wajib kita betul kata. Kadang-kadang hati kita tahu, kita kena muhasabah. Innahu asra'u taqalluban, yang paling cepat sekali berbalik-balik berubah, minal qadri, daripada ketapan hati. Iza ijtama'at ghalayanuha, bila dia menggelegak mendidih. Bila hati mendidih, marah apa gini, cepat berubah. Dah dia kata okey, ni beri macam bapak kita kan, ni tanah ni 4 ekar ni beri Syanu ni anak-anak yang tu ni semua dia bagi sama. Sini 4 ekar, sini 4 ekar. Bila marah kan anak tu, ni 4 ekar tu dah bagi 2 ekar je, 2 ekar bagi lain. Marah kan, cepat berubah. Wa kana alaihi salatu wasalam, Nabi ada berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang balik-balikkan hati, mana Allah SWT jalla jalaluh, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku ni ke atas agama engkau iaitu Islam. Itu Nabi sendiri pun berdoa macam itu.
Dan juga ada juga kalau bersumpah, Nabi kalau bersumpah bersungguh bersumpah, Nabi cakap ada kalanya la wa muqallibil qulub, tak Nabi tidak demi yang membalik-balikkan hati, wa muqallibil qulub baris bawah kalau sumpah, wallahi baris bawah sumpah. Kalau bersumpah misi baris bawah wallahi billahi tallahi. Kau cakap wallah aku tak buat, bukan sumpah, mesti hidup kembali hujung, wal asri, hidupkan balik ujung, hidupkan balik ujung dia di bawah ujung dia, demi masa Allah sumpah masa. Wallahi atau wallahi wa muqallibil qulub, itu sumpah, jangan main dengan sumpah. Kalau sumpah mesti naikkan. La kata Nabi wa muqallibil qulub, tak demi yang balik-balikkan hati. Tu balik. Sebab itulah Nabi tu jaga kata pengarang ini, ala an ta'tiya rabbaka bil qalbi salim. Mestilah engkau datangkan Tuhan kau bila berhadapan dengan Allah SWT, naklah dengan hati yang sejahtera, selamat minasyirki wan nifaq, daripada syirik, sifat syirik dan juga nifaq, munafik, berpura-pura, mesti elok. Wal bid'ati, dengan bid'ah, jangan menghadap Allah atau dalam kita semayang ke dalam keadaan kita masih syirik dan sifat munafik dengan sifat hati itu, riak dan bid'ah, wa munkaratil akhlak, dan sifat kemungkaran akhlak. Tu tadi cakap kotor tu kan kemungkaran akhlak, akhlak bercakap tak ada. Tu kata akhlak bercakap tak ada. Ada kalanya kita kan bila dengar cakap tak senang, pasal apa? Cakap itu kadang menekan, cakap ni kadang memerintah, cakap dia kadang angkuh. Kita kenal nada-nada orang cakap ni angkuh, riak. Jadi kita tak suka ni tu. Itu penyakit hati tu. Bila kita dengar, hati kita akan terkesan. Sebab tu bila orang tu bila penyakit hati, kita dengar, hati kita akan terkesan. Hati dulu terkesan. Kalau orang cela kita, dia aibkan kita, dia cakap macam kita depan orang, kita rasa kita Allah jatuh, aib kita, marah kita. Sebab orang dia tu kata depan kita, dia buruk kita depan orang tu. Apa yang terbabit dulu? Mata tak kisah, mata dia ada perasaan. Hati dulu kita terkesan, ya Allah, kenapalah dia cakap macam gitu. Kita terkesan hati kita. Sebab tu jaga hati, jangan keras, jangan rosak, kena diambil kira. Hati tu diambil kira. Inna ba'da dhanni ismun, kalau sebahagian daripada sangka tu berdosa. Maknanya hati itu diambil kira, jaga-jaga. Cakap dalam hati, terlintas dalam hati, diambil kira. Kerana sifat-sifat yang buruk tu, yang Allah tak suka tu, angkuh, riak, ujub, dia lahir hati. Ujub ni bangga diri. Kadang belajar kan dalam kelas, kadang dulu kita belajar kan dalam kelas, kita tengok kawan kita, apalah kawan aku tu susah nak faham tu, aku senang ni faham, dia apa tak faham bakal dia ajar aku ni, cikgu cakap sekali senang, mudah je, kenapalah dia tu lambat sangat faham. Ujub, bangga diri, ya berdosa. Hati tu dah ambil kira berdosa. Angkuh, riak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, maksud dia ana fi zanni abdi, aku mengikut apa yang hamba aku sangka. Bila sangka tu kat mana? Bukan mulut, hati. Falyazunni abdi bi khaira, naklah hamba-hamba aku sangka baik pada aku. Apa-apa yang berlaku pada kita mesti sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena musibah apa gini, memanglah ke hati kita Allah, tapi nak sangka baik pada Allah. Allah nak beri aku kebaikan yang banyak. Allah nak, walaupun musibah tu membabitkan hati benda kita, tak apa, sangka baik Allah. Ini Allah nak beri aku kebaikan banyak, Allah nak kayakan aku nya. Memang lepas tu kaya lepas banjir. Orang beri peti air, beri mesin basuh baru. Dulu sebelum tu rumah dia kosong, tak ada apa, susah. Bila banjir je, penuh rumah dia, peti air, mesin basuh, almari penuh. Dia tengok, Allah, sangka baik nak Allah.
pergi masjid motor pancit bocor. Allah nak beri aku rezeki. Cakap aja dalam hati. Wah, Allah nak beri aku rezeki. Allah nak kayakan aku. Cakap aja walaupun tak diterima akal. Cakap aja janji. Sangka baik dengan Allah. Biasakan gitu. Ini ini entah benda lah ni. Jangan saya buat ni entah apa tanda buruk ni. Jangan. Kalau orang dulu kan bila angkat jatuh pinggan. Ini apa lah tanda buruk ni. Tak, jangan biasa gitu. Biasakan sangka baik dengan Allah. Kita kalau kita jumpa wali-wali Allah, orang tokoh sufi ni, kalau kita cakap dengan dia, kita suruh dia nasihat kita, nanti dia nasihatkan, dia tengok hati kita. Ya Allah bukakan hati dia tahu. Jadi kena jaga takabur, riak tu menunjuk, ujub, bangga diri. Riak menunjuk, sum'ah, suruh orang dengar lagi ni, macam kita sedekah buat banyak ni, putang banyak. Biar orang cakap nanti dia ada orang umum kan, nanti biar orang dengar aku ni banyak sedekah, banyak apa ni, aku banyak sumbangan, biar orang dengar, suka cakap orang dengar gitu. Itu sum'ah, asal dia sama, supaya kebaikan orang dengar, sebar orang dengar berita-berita. Sum'ah haram juga. Kalau beri peruntukan apa ni, beri sumbangan apa ni, ada rasa sum'ah, supaya orang dengar, dia banyak tu orang sebut. Sama juga batal sedekah tu, batal pemberian, batal pahala. Maknanya tak dapat pahala apa-apa. Itu sum'ah, supaya orang dengar dia sedekah banyak, supaya orang sebut. Itu sum'ah. Riak, supaya orang lihat, tunjuk. Riak, sum'ah, ujub, bangga diri, itu semua sifat hati yang perlu kita jauhi. Apatah lagi dah munafik yang tak nampak. Takabur tu angkuh. Angkuh tu kata Allah, angkuh tu sifat aku, selendang aku. Siapa yang ambil sifat aku ni, aku lemparkan dalam api neraka. Yang boleh sifat angkuh, riak, Allah saja, bukan manusia. Bukan sifat kita angkuh. Kita sifat rendah diri. Kita ngaku hamba Allah, tapi apa sifat hamba? Hamba tu dia tinggi, walaupun nampak hamba bunyi hamba, tapi hamba Allah, hamba abdun yang mengabdikan diri kepada Allah. Kan bagus sifat tu, mengabdikan diri pada Allah. Nabi, masa Israfil datang minta tawaran pada Nabi, beri tawaran nak jadi nabiyan wa malikan, nak jadi nabi dan juga raja seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, nak jadi macam gitu ke? Ataupun nabiyan wa abdan, nabi lagi hamba. Nabi tengok Jibril beri syarat, nunduk kepala, pilih nabi dan hamba. Nabi tak pilih nabi dan raja sebagai Nabi Sulaiman AS dan Nabi Daud. Tapi Nabi pilih nabiyan wa abdan, nabi lagi hamba. Rasa mengabdikan diri pada Allah. Bila kita rasa kita ni hamba, mengabdikan diri pada Allah, kita rasa rendah diri. Tak ada kita nak angkuh, tak ada kita nak tunjuk, tak ada kita nak apa, semuanya untuk Allah. Buat apa banyak derma kita serah pada Allah. Bukan untuk manusia nilaikan, untuk manusia beri kata dua, manusia buat ulasan, tidak. Allah SWT. Kita banyak ke beri, sikit ke beri, Allah nilaikan. Kita buat baik, buat apa, manusia cela, manusia kata macam, pedulikan. Kerana kita buat baik kita apa, bukan kerana manusia, tetapi kerana Allah SWT. Yang ini kita kena ingat. Sebab tu kalau kita buat baik, orang kata, itu nak nunjuk lah tu, itu mula lah tu, nak nunjuk tu. Pedulikan. Kerana kita buat baik, buat apa ibadat, buat apa amal semua, kerana Allah, bukan kerana manusia. Bukan kerana pahala. Kita semayang pun dulu, saya pernah beritahu tuan, usalli fardhu subhi rakataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Walaupun hakikatnya kita nak ke syurga, Allah nak pahala semayang tu, tapi ujung mesti lillahi ta'ala. Mana ada usalli fardhu subhi rakataini makmuman lil jannah. Usalli fardhu subhi rakataini adaan makmuman lisawab, kerana pahala. Lagi tak senonoh. Sebab tu qalbi itu, hati itu, dalam hati niat itu dia rukun.
daripada rukun sembahyang. Diambil kira. Bila itu diambil kira, mana perkara lain pun yang membabitkan hati mesti diambil kira. Sebab tu bila orang nak buat baik, dia belum ada buat baik tapi dia lintas. Kalau dapat gaji lagi, gaji tu nak beri orang tu sikit. Sian, dia susah ni kena banjir. Dah ada niat hati, maka dah ditulis pahala satu kebaikan. Apakah itu kita tak tahu itu hati itu dinilai? Dari niat je Allah tulis satu. Buat 10, tak buat satu tadi kekal. Macam mana mereka boleh tahu hati dia ni ada niat buat baik? Kerana bau harum yang keluar dari mulut seorang itu, bila dia ada niat buat baik, keluar bau harum dari mulut dia. Mereka tahu, oh dia buat baik. Tulis satu. Bukankah itu hati itu dinilai, diambil kira? Orang susah, miskin, fakir, memang dikasa dia tak dapat naik haji, tak akan dapat naik haji, tak dapat beri sumbangan, tak akan dapat buat korban. Pasal apa? Duit tak ada. Tetapi dia ada niat. Aku kalau ada duit, mana tahu aku ada sok rezeki, sok aku ingin dapat korban, lembu sekali jadilah. Tulis satu. Dikira hati tu. Aku memang orang asyik dengar cerita orang cerita buat berhaji, pergi haji aku di Mekah gini-gini cerita. Kita dengar lah, aku tak dapat buat haji. Ya, kita kan tuan-tuan, inilah kita beritahu lah. Kita kan cerita dengan orang kan. Wah, alhamdulillah aku dapat pergi haji gini. Alhamdulillah dapat buat rumah ni. Alhamdulillah dapat anak-anak beli kereta baru. Orang ni susah. Dengar hati dia sentuh, kita tak tahu. Alangkah cerita kau dapat gini-gini. Aku tak ada. Aku motor itulah motor buruk dapat ganti. Kalau mati 5-6 kali hidup balik pun tak dapat beli kereta rumah macam kau ni. Kadang-kadang cerita dengan orang, tapi orang kita tengok orang tu terasa hati dia lah, kau cerita ada gini aku tak dapat. Kadang kita tak tahu tu. Macam perempuan kan, yelah pakai gelang, pakai rantai apa, pergi mana-mana majlis pakai rantai, orang tengok lah dia ada, aku tak ada, suami aku beli rantai. Memecahkan hati-hati orang yang macam gitu. Kita tak tahu. Kenapa? Yang tersinggung, terasa tu hati. Memang ya perempuan kan pakai gelang emas, cincin gelang emas. Kadang memang ada sebagian mereka itu bukan mereka nak tunjuk, tapi kepuasan. Kumpul duit dapat beli gelang, dapat beli rantai. Kepuasan dia, bukan nak tunjuk. Tetapi dari sudut lain memang ada orang terasa bila melihat macam itu. Dan unsur tunjuk pun ada juga sebahagiannya macam itu. Hati dia lah, kau tu tunjuk mentang-mentang lah aku tak ada dapat gelang emas gini. Suami aku bekerja lah, gaji berapa nak? Tak tahu. Hati dia bercakap. Sebab tu elok kita ni ada rasa sifat hamba Allah, merendah diri. Bila kita merendah diri nak Allah Taala, tak ada kita nak menunjuk apa dengan manusia, tak. Apa yang ada itulah kita. Macam kita masuk masjid ni kan, saya dah beritahu tuan, bila kita masuk masjid ni naklah kita atas nama hamba Allah. Buang jawatan kita apa tu, letak kat luar sana. Engkau jawatan guru letak tinggal luar. Kau jawatan pegawai apa ini ke, pengaruh apa, letak kat luar. Jangan ikut masuk masjid, nanti angkuh nakkan keistimewaan, nakkan itu nak ini. Orang kata masjid AJK lain lah, bila imam memang gitu jawatan dia. Itu pun dia lagi susah. Jadi imam tu ingat apa? Lagi susah nak buang sifat gitu. Kan kita bacakan, oh, bila orang kata oh sudah imam baca uji, kita dah mula hati kita kan. Memang kebanyakan imam kan bagus-bagus sekarang, dan bacaan dia baik, tahsin dia elok, elok kebacaan, yang apa Quran, yang itu ini, yang alim banyak. Dia pun lagi susah nak jaga tu. Lepas tu kena elok kan sifat hamba. Kita gimana kalau kita beribadat, mesti kita pastikan yang kita ini hamba Allah. Engkau pegawai masjid ke, pegawai apa, pegawai kerajaan, pegawai itu cikgu ke, pengarah ke apa ke, duduk atas nama hamba Allah. Tulis sen situ. Ikut. Macam qadi besar. Pergi qadi kita besar, pergi masjid atau masjid, orang tak kenal dia kalau gitu. Tak lupa buat sejadah. Kata Roja. Sejadah. Pergi dekat kereta. Tak boleh makan Roja. Pergi dekat kereta ambil sejadah. Betul Roja tu kata dia.
Yang patut kena marah. Tak bawa sejadah. Betul ke tak? Memang patut kena marah. Tak bawa sejadah. Lupa saya ambil sejadah. Peraturan. Tulis. Scan. Tak ada sebab aku. Awak ingat saya siapa? Awak ingat saya siapa? Angkuh. Tuan, mana sejadah? Tak ada. Tuan kena ambil sejadah. Ni peraturan sejadah. Oh, ya betul. Kau rendah diri tu. Oh, ya betul. Memang saya tak ada stand. Oh, lupa. Jangan. Oh, engkau siapa? Bau noja gini agak pula. Aku sigung kau. Tak. Kita gitu. Kita pergi mohon kahwin walaupun kursi ialah ala kadar kursi plastik. Ini kursi duduk tak standard aku. Takkan aku duduk gini kursi ni. Angkuh baik balik tak payah pergi. Susah kepala je. Tu orang angkuh memang gitu. Kita kalau duduk dengan orang angkuh, kita tak senang hati. Pasal apa? Bila angkuh tu hati kita dah macam keras kan. Keras hati kita tengok orang angkuh tu. Aduh. Kita campur orang keras hati, tak gaya kita keras hati. Kita campur orang cakap buruk tak elok ni, lama kita pun terikut. Jaga-jaga tu. Sebab tu bila campur orang baik, kita jadi baik. Bila campur orang yang tak elok, kita susah nak jadi elok. Lama kita terikut. Sebab tu itulah dia, jaga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Allah tak lihat pada rupa kamu, amal kamu. Allah tengoklah hati. Innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tengok dulu hati kamu. Sebab tu kalau kita mana pergi, kita kekalkan yang kita ini hamba Allah, insya-Allah adalah rendah diri, tawaduk, khusyuk, takwa di mana-mana, dia akan mengikut kita sifat-sifat yang mulia. Maka di sifat mulia, mulialah kita di sisi Allah SWT sebab sifat-sifat takwa kita itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.